أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. أما بعد. Alhamdulillah, pertama syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi malam ni kita bersiaran untuk pengetahuan semua, malam ni kita baca kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Bagi pihak Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Indra Mahkota, Kuantan. Sambung kitab hak pengajian daripada sana, iaitulah kitab Minhajul Abidin. Kita baca kitab ni, dia banyak versi Minhajul Abidin macam-macam, tapi kita baca hak ni hak asal, iaitulah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Fatani. Di sana kita baca kitab ni di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, kitab terjemah oleh Syekh Daud Al-Fatani. Banyak kitab-kitab Minhajul Abidin yang lain, tapi hak ni kita guna pakai hak ni je. Ni pun ada terjemahan dia. Terjemahan dia ada. Hak ni bahasa baru sikit, bahasa Romi, bukan Jawi, Romi, dan bahasa dia moden. Baik. Muka surat 23. Kalau tak silap sambung lah, saya ingat. Sebab lama dah ni berhenti ni sebenarnya. Itu dia. Bukan setakat bulan puasa je, belum pada puasa tu kita berhenti dah. Masa tak boleh nak retah negeri. Nak retah negeri tu lama dah. Muka surat 23. Baik, kita ambil sikit dia punya murajaah dia sebelum pada ni. Dalam muka surat 22 tengah bawah sikit kata dia al-aqabatus salisah wahya aqabatul awaiq. Tu tajuk dia. Hak tajuk besar dia situ duduk. Hak yang kita nak baca ni sambungan dah hak tajuk tu. Sebab lama sangat ni memang takut tak jumpa cari, saya pun tak tahu dah sambung ni apa benda, ayat apa benda dia nak cerita pun tak tahu. Nampak, tak ingat dah. Jadi kita cari-cari, aqabah yang ketiga. Aqabah yang ketiga. Selepas daripada aqabah apa dulu? Aqabah ilmu dan aqabah taubat. Bila mana kita nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala, nak suruh Allah Ta'ala terima ibadat kita. Bukan kita buat ibadat hanya sekadar nak lepas batuk tangga, tidak. Mu nak terima, tak mau terima sudah. Asal buat cukup. Sah batal, kita belajar dah dalam fiqh. Terima tak terima Allah Ta'ala, kita belajar dalam bab ni. Jadi dalam ibadat kita, yang pertama dulu kita dah bincang, kita dah bahas. Aqabah yang pertama ialah aqabah ilmu. Jangan belajar jangan ibadat tanpa ilmu.
Jangan kita buat ibadat ilmu tak ada. Reti bab semayang lebih-lebih kurang, rukun semayang boleh dah bilang. Fatihah tak tahu lagi. Sah batal tak tentu lagi dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ilmu tak ada buat ibadat. Apa-apa ibadat sekalipun tu kita contoh semayang. Sebab semayang yang paling besar dalam ibadat. Baik ibadat-ibadat lain pun begitu juga, kena ada ilmu. Itu aqabah yang pertama yang kita telah lalui dulu. Kemudian aqabah yang kedua, bila kita ada ilmu, kita boleh buat ibadat dengan ada ilmu, tapi tak sempurna ibadat kita. Kita berasa berat buat ibadat, kita berasa susah nak buat ibadat. Kerana apa? Kerana dosa banyak. Maka aqabah yang kedua, rentangan yang kita kena hadapi ialah taubat dengan Allah Ta'ala. Maknanya nak buat ibadat, pastikan dosa kita tak ada. Pastikan dosa kita tak ada. Kalau dosa kita banyak, maka kita berat nak buat ibadat. Susah nak buat ibadat. Nak sangat. Tanya orang yang buat semayang. Nak semayang, nak rajin. Tanya orang semayang, dia kata nak biar rajin semayang, nak buat ke mana? Lagu mana cara nak suruh rajin? Tanya orang yang semayang, nak tak semayang sunat? Nak, tapi berat. Sudah semayang tu berasa nak lari selalu. Sudah semayang isyak ke apa? Sudah semayang maghrib, baik tu saja. Tanya apa pun budak semayang, nak tak semayang sunat? Sunat maghrib, sunat isyak, nak, tapi berat hati. Tanya orang yang semayang, nak tak semayang tahajud? Nak, lagi teruk, lagi berasa berat nak semayang tahajud. Kerana apa? Kerana aqabah yang kedua tu kita tidak dapat nak melintasi. Kita tak boleh nak potong aqabah yang kedua, itulah aqabah taubat. Hari-hari banyak kita buat benda-benda yang salah terhadap Allah Ta'ala. Banyak, walaupun dosa besar baik, dosa kecil baik, banyak kita kupur semua dosa. Maka dengan dosa ni lah berat, dan sehingga kan kita hak yang dicerita dulu, kita belajar dulu. Dosa ni kita duk pikul atas belakang, atas bahu kita, satu bermanang. Sebab itulah kita berat nak naik tangga masjid, teruk rasa. Berat nak mari semayang, berat nak mari belajar, berat nak mari buat kebajikan, cukup berat. Kerana kita tanggung benda yang berat di atas. Dosa ni berat. Dulu kita buat contoh dosa ni macam kita tanggung bewok atas belakang. Kalau orang Terengganu panggil bewok kasar, ayat tapi tak kasar. Contoh perbandingan, macam dia pikul bewok hidup. Pikul bewok mampu tak ada faedah. Pikul bewok hidup pun tak ada faedah. Kau teruk. Nampak tak? Itu dia dosa yang ada atas belakang kita. Nak semayang, cukup. Nak berdiri semayang, cuba rasa, tuan-tuan rasalah nak berdiri semayang. Kalau hak yang banyak dosa, hak yang mudah-mudah tu tak ada dosa sebenarnya. Sudah semayang perut bangun selalu nak semayang. Sudah semayang perut bangun rengang. Rohoknya kita nak semayang, bangun nak semayang. Allahu Akbar. Bayanglah. Dah benda berat atas belakang. Itu dosa. Maka hak tu habis. Kita taubat dengan Allah Ta'ala, habis. Barang orang hak last sekali dulu. Barang orang salahan dengan orang. Dia salahan dengan manusia. Salahan dengan Allah Ta'ala, kesalahan dengan manusia tu kena tu belaka. Dan sehingga dia cerita macam mana cara kita nak buat, kita nak taubat kesalahan kita dengan manusia. Sebab kesalahan kita dengan manusia tu kita takut nak taubat. Takut kita nak minta maaf. Salahan dengan Allah Ta'ala tak takut, tapi kita berat je, malah. Jadi Allah Ta'ala kita royak, ya Allah Ta'ala kita duduk seorang, kita royak Allah Ta'ala kata, ya Allah aku ni buat gini, mungkin apa lah dosa aku tak mau dah. Beres selalu. Allah Ta'ala tak marah kita. Tapi dengan manusia, bila kita sebut begitu, dulu anak mung tu dulu aku kata. Dulu barang mung ni akulah curinya. Dulu mung ni hak yang jadi teruk ni akulah fitnahnya. Aku tukang jaja fitnah. Hak asal dia. Nak pergi cerita begitu ke orang tu teruk. Dengan Allah Ta'ala senang kita cerita begitu, tak marah dah kita. Orang ni dia macam-macam jenis, dia marah kita balik. Kena balik, kita jadi mudarat. Maka ada taubat, cara-cara taubat tu lepas dah kita bahas. Cuma malam ni kita nak bahasnya, kita nak sambung aqabah yang ketiga. Aqabah yang ketiga ni ialah aqabah
Kita nak buat ibadat, selesai ilmu ada. Kita nak buat ibadat, dosa tak ada, ringan dah. Tapi dalam keadaan kita buat ibadat, hati kita tu bergantung lagi dengan siapa. Sebab tu dia kata aqabah yang ketiga, ya aqabatul awaid. Aqabah ni maknanya apa? Apa hati kita, lentangan kita hari ni ialah ada hati kita ni aqabah awaid, mana bergantung dengan banyak benda. Bergantung dengan banyak benda. Apa dia di antara benda yang kita bergantung, hak yang kita nak bahas ni ada beberapa perkara, iaitu 4 perkara. Hak yang kita nak bergantung, hak yang cara mana supaya hati kita tak bergantung. Kalau tidak, kita nak semayang kadang-kadang tak nak. Allah nak jema kesudah assalamualaikum tu sebab apa kita bergantung dengan luar. Yang pertama, kita bergantung dengan dunia, dawama fiha. Dunia dan barang yang dalam dunia. Banyaklah kerja buat, bergantung dengan kerja buat kita. Apa kerja buat? Allah tengah semayang. Sebab tu kalau kita nak semayang, Nabi beri garis panduan nak semayang, kalau ada makanan, makan dulu supaya kita tak bergantung. Dalam semayang saja tak ingat ke makan. Kalau kita ada kerja buat sikit lagi, nak kena selesai sikit je lagi, bukan nak kena selesai esok lusa tak selesai lagi tak selesai lagi tu aku tak semayang, bukan begitu. Ada sikit lagi dah, tengah-tengah ikat bata orang bang, tapi adalah sebaris lagi bata ni, buat dulu berhabis. Sebab apa? Sekali kita kalau semayang kita teringat, buat dulu. Nampak? Dan ini makna dunia. Dunia makna pergantungan kita, nak cari duitnya, nak cari apanya, itu dunia yang kita berasa berat, yang kita berasa susah nak buat ibadat. Walaupun ilmu ada, walaupun taubat dah ringan dah buat ibadat, tapi dalam ibadat kita teringat benda lain. Yang pertama. Yang keduanya, kita ingat kepada makhluk. Hak tadi dunia, makhluk juga, dunia ni makhluk, tapi makhluk khusus kepada orang, kepada anak bini, dan kepada orang-orang yang tak tahuang, tak ada apa-apa, bukan orang yang soleh pun. Kita tak teringat bukan pada orang yang soleh. Sekali akan terang satu persatu. Cuma ni kita buat apa hak yang aqabah ni, hak dia 4 perkara ni kita kena atasi. Sekali dia akan cerita syarah satu persatu. Kemudian yang ketiganya, selesai dah dengan anak bini, selesai dah dengan dunia. Tak apalah aku ni duduk sebatang kara, nak buat ibadat senang. Sebab tu kadang-kadang orang nak buat ibadat senang ni masa tua, tak ada dah anak bini, tak ada dah, lari belaka dah, senang. Tapi ada juga bergantung dengan yang ketiga, bergantung dengan syaitan. Tak ada nah. Ada juga syaitan duk kerak tengah semayang pun macam-macam. Tak ada dah benda lain. Dunia tak ada, anak bini tak ada, apa tak ada, tak teringat dah benda lain. Tapi syaitan mari juga, mari. Oh, mu hebat dah lah ni, hebat dah, nak semayang hebat dah, boleh semayang. Orang lain tak macam gemu. Orang ni ingat ke dunia, orang ni ingat ke dunia, orang ni ingat ke dunia. Mu tak ada benda dah. Kita berasa bangga, berasa hebat. Oh, mari riak. Orang tak ada seorang tengok kita semayang, tapi mari riak. Itu syaitan tu ni nak jaga ni. Yang ketiga. Yang keempatnya, hawa nafsu. Hawa nafsu, syaitan lepas hawa nafsu. Macam bulan puasa lah, orang kata syaitan ni, kan kita dah sebut sama, syaitan ni kena rata. Lepas tu kita duk malas juga bulan puasa, nak semayang tarawih malas juga. Tu hawa nafsu. Kata setengah-setengah ulama kata tu hawa nafsu, kata dia. Ada? Ini hawa nafsu. 4 perkara yang kita kena letak, yang kita kena atasi. 4 perkara. Yang pertama ialah dunia dan barang yang di dalam dunia. Yang kedua ialah makhluk, bergantung dengan makhluk hati kita, sibuk lagi. Yang ketiganya syaitan yang tukang goda kita. Yang keempatnya ialah hawa nafsu kita sendiri. Jadi aqabah yang ketiga yang kita baca ni, yang kita baca dah sikit, berkenaan dengan 4 perkara ni nak bahas. Dan 4 perkara ni baru kita bincang bab dunia dan ma fiha. Dunia dan barang yang di dalam dunia. Hak makhluk kita dah bincang lagi. Syaitan dah bincang lagi. Hawa nafsu kita dah bincang lagi. Oh, banyak.
nak mengatasi untuk kita nak buat ibadat biar sempurna ibadat kita. Biar sempurna, biar licin ibadat kita, biar ikhlas sungguh, biar licin. Tak ada benda. Baik. Itu apa sikit. Kemudian saya nak ulah nak murajaah banyak mana yang itu sebelum pada kita pergi kepada tajuk hak yang kita nak baca. Sebab hak kita nak baca ni sambung belaka. Baik, kata dia lagi itu dia. Supaya kita ibadat kita ni betul, tetap molek ibadat kita betul molek nak mengatasi dunia, maka kata dia ibadat ni dia ada 4 perkara. Tu 4 perkara. Ni. Hak tadilah. Yang pertamanya dunia. Dunia ni nak pergi, hak tadi hak 4 perkara sana, hak dunia ni nak pergi kepada apa? Nak pergi kepada kita supaya kita buang dunia. Supaya kita singkirkan dunia. Minta maaf, buang dunia, singkir dunia bukan makna maksud kita benci dunia. Sebab makna buang dunia, makna singkir dunia dengan makna zuhud. Dan zuhud ni bukan makna benci dunia. Nampak? Bukan makna benci dunia. Sebab dunia ni makhluk Allah Ta'ala. Itu dia. Tapi kita kena singkirkan dia dengan sebab-sebab yang tertentu. Itu dia. Baik. Nak tolak dunia, kata dia, kena mengosongkan hati kita. Dan zuhud ia pada dunia. Kita tak baca lagi, kita ada hak pengajaran lama ni. Tu kena zuhud, kena sunyi, kosongkan hati kita. Tu mana yang ada ya dalam bahasa Arab dia panggil tajarrud. Tajarrud makna sunyi diri. Hanya hati kita kosong, tak ada langsung dunia. Dan zuhud zuhud pada dunia. Dan kita nak zuhud, nak sunyi hati ni, sebab apa kita nak zuhud dan nak sunyi hati daripada dunia, nak kosong hati daripada dunia? Kerana ada 2 perkara. Jadi salah satu daripada keduanya itu supaya dapat istiqamah bagimu ibadat dan akan kamu zahid. Supaya dapat istiqamah kamu bagimu ibadat dan membanyakkan dia kan ibadat. Yang pertama kita nak zuhud dunia ni, yang pertama ialah kita nak membanyakkan buat ibadat dan kita nak istiqamahkan buat ibadat. Cek tengok, kalau hati kita banyak bergantung dengan dunia, maka sikit ibadat kita. Kalau hati kita masih bergantung dengan dunia, kita buat ibadat tidak istiqamah. Tak istiqamah. Hari ni kita semayang kuat ni. Kita semayang duha, semayang tajuk, malam tadi semayang tajuk. Lepas tu sibuk ke dunia, tak jadi nak semayang tajuk. Semayang duha gitu juga. Semayang duha ni tika rajin kerja untuk nak cari rezeki. Nak bawa rezeki, buat semayang duha, buat semayang untuk rezeki. Lepas tu tak ada semayang duha. Nampak tak? Kerana apa? Kerana kita bergantung dengan dunia. Tak istiqamah. Tidak ada istiqamah. Itu 2 perkara. Salah satu ialah nak suruh istiqamah. Yang keduanya ialah nak supaya kita membanyakkan ibadat. Itu dia. Baik. Nak potong-potong ni, nak ambil ni. Baik. Kemudian dia buat mari zuhud ni. Ada 2. Ni nak kira ni dekat dah. Kemudian zuhud ni dia ada 2.
Zuhud yang pertama zuhud maqdur lil abdi, dan zuhud yang kedua zuhud yang ghairul maqdur. Zuhud yang pertama zuhud yang kita mampu lakukan. Yang kedua kita tak mampu laku. Yang pertama kita laku, kita mampu usaha untuk jadi zuhud. Itu zuhud maqdur lil abdi. Hamba ni mampu buat. Iaitulah zuhud yang pertamanya meninggalkan tungtuk, meninggalkan cari, tarkut talab, tinggalkan cari dunia. Tak cari. Hak adalah tapi tak cari. Yang tak cari. Cari dunia tu kita usaha. Tak cari dunia kita boleh usaha. Orang ni kadang-kadang kerja kuat. Kadang-kadang orang ni kerja tak kuat. Kadang-kadang orang ni tak kerja. Nampak? Itu kita boleh usaha. Nak kerja kuat, nak kerja sikit, tak mau kerja, kita boleh usaha. Itu. Maknanya kita yang pertama kita tinggalkan hak dunia. Yang keduanya kita tinggal satu. Bukan kita tinggal dengan malah. Ada juga orang tanya, mu kerja apa? Tak kerja apa? Tahu malah. Ni bukan kerana kita tak kerja, cari dunia kerana malah. Sebab apa? Sebab yang keduanya tinggal berkehendak kepada dunia. Mula-mula kita tak usaha. Yang kedua, dalam hati kita tinggal berkehendak pada dunia. Berasa nak pada dunia tu kita tinggal. Yang ketiganya, kita hak mana yang ada kita bagi. Kita ceraikan hak mana yang ada pada kita. Kita tak buat kerja dah, tak cari dah, tapi banyak sangat si pandang kita. Kita berasa sedap duduk dah buat ibadat, walaupun kita tak buat kerja, walaupun kita tak cari dunia, tapi dunia banyak dah dalam bank beratus-ratus ribu dah. Kita berasa sedap tu duduk semayang pun duduk tengok dalam bank kau. Nampak tak? Mana hak mana yang ada? Tafriq. Kita cerahkan dia. Kita bagi. Kita tafriqul majmu'. Kita buangkan hak mana yang ada, hak mana yang kita ripun tu kita buang. Hak ni boleh. Kalau hak ni kita boleh tiga perkara, tak cari dunia, tak berkehendak dunia, dan hak mana yang ada tu kita bagi ke orang. Paling-paling dia kata, ustaz nak bagi siapa dia, tapi saya banyak sangat ni, saya dah apa nak mana dah ni, nak mati esok sekarang dah, nak bagi dua ni, awak mari pondok ni. Nampak, awak mari pondok ni kita boleh buat bangunan banyak lagi, dak buat tu pondok-pondok banyak lagi orang nak duduk nak buat. Kalau tak ada arah nak bagi dua ni boleh bagi. Tapi nak beri tu berasa tak sayang dalam hati. Berasa tak sayang? Oh, berasa sayang. Saya boleh cakap je saya pun sayang kau. Nampak tak? Berasa sayang. Maka berasa sayang itulah tidak zuhud. Berasa sayang itulah tak zuhud. Nak tahu kita zuhud, tiga perkara. Tak cari dan tak berkehendak. Ada orang dia tak cari tapi berkehendak. Allah naknya berasa dalam hati tu rasa nak sangat. Tapi cari tak pandai. Nak cari tak pandai. Nak pula. Cuba cek hati kita. Cek hati kita berasa nak tak nak. Dah boleh tak? Tak lah payah kau nak boleh. Tapi kalau boleh ke mujur. Tak boleh pun awak gua ada. Itu bukan zuhud. Ni dia buang, dia tinggal dan dalam hati dia tak berkehendak. Yang ketiga, hak ada dah tu dia bagi ada. Boleh buat tiga perkara ni, zuhud lah dia. Yang kedua zuhud yang maqdur. Yang maqdur tadi, yang ghairul maqdur. Yang tidak kuasa kita nak lakukan. Hak tadi hak tu kita kuasa, ni tidak kuasa nak lakukan. Iaitu berasa sejuk dalam hati kepada dunia. Apa sejuk dalam hati kepada dunia? Maknanya sejuk ni bukan makna sejuk mata hati. Kalau kita tengok orang soleh-soleh tu sejuk mata hati, tu sejuk mata hati. Ni sejuk ni berasa dak penuh, dak bersungguh. Makna apa sejuk kalau kita kau warna mengapa sejuk ya, dak semangat. Dak semangat. Sejuk ni mana dak semangat. Rasa nampak sejuk je. Nampak tak? Nampak sejuk ni mana tak semangat. Itu dia. Ini
Tak boleh nak buat tu. Hak tu Allah Ta'ala capok dalam hati, dak buat penuh, dak apa kenang ke dunia, dak semangat ada ke dunia, dak semangat. Tak semangat macam kita tengok bola, setengah orang tengok bola ni je semangat. Setengah orang tahu aku malas benda gitu. Dak buat pegang, dak pegang mana. Tu dak pegang kepada dunia, sejuk pada dunia. Nampak tu? Ini dua perkara tu zuhud tu. Baik. Dan banyak lagi lah benda-benda lain, cuma kita nak sambung malam ni kata dia dan nak sambung ni muka surat 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sebelah daripada bawah. Sebelah daripada bawah kata dia tu ayat Quran tu. Tu. Tiadakah engkau dengar kepada firman Allah Ta'ala? Tiadakah engkau dengar firman Allah Ta'ala? Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuridu 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Demikianlah negeri akhirat. Bukan dunia, negeri akhirat. Itu kami jadikan bagi mereka dunia, negeri akhirat ni. Maknanya negeri akhirat semua Allah Ta'ala wi belaka. Orang kafir pun ada negeri akhirat. Tapi negeri akhirat bermakna nikmat negeri akhirat, iaitulah syurga lah. Maksud sini negeri akhirat ni Allah Ta'ala jadikan kepada siapa? Kepada mereka yang tiada berkehendak mereka itu ketinggian di dalam bumi, di dalam dunia. Orang tak buat apa nak ke dunia, orang tak meninggikan dunia, orang tak perhebatkan dunia, tak berasa hebat. Kita nak tahu kita berasa hebat kepada dunia walaupun kita tak ada piti seseng pun. Kalau mari orang besar, orang kaya, mari majlis besar, mari sini dengan ulama mari, kita berasa kenang hak mana. Kita pergi sambut hebat hak mana. Marilah orang besar ni VVIP 4 kali V. Nampak? 4 kali VIP mari. Kau mari. Dia royak dah nak mari sekian. Tu dia. Awak mari bantuan lah. Bantuan Covid. Contoh bantuan Covid. Marilah pula tu ulama besar pula mari. Bakali kita terkang hak mana. Kita terkang hak mana. Itu nak menunjukkan hati kita tu nak ke dunia ke tidak. Bergantung kepada dunia ke tidak. Nampak tu? Itu dia. Jadi sebab tu Allah Ta'ala buat syurga, buat nikmat akhirat ataupun negeri akhirat ni Allah Ta'ala khususkan kepada siapa? Kepada mereka lillazina la yuridu. Tidak. Kepada mereka-mereka yang tidak berkehendak uluwan fil ardi, tidak nak tinggi dalam muka bumi ni, tak berasa nak hebat, tak berasa nak megah. Biarlah kerja orang dak wi pakak tinggi pun tak apa, asal cukup makan dah. Nampak tak? Ni berebut nak petekting, dak petekting, orang Terengganu panggil petekting lek Terengganu panggil petekting. Tu peteh. Tu main Terengganu main bola dia panggil apa? Peteh peteh. Tu petekting ni. Petekting. Apa petekting? Nak jatuh kau orang. Kenapa kita nak kita? Sebab apa kita nak? Kita nak dunia. Dunia ni banyak pangkat ke, nama ke, harta ke, gaji ke, tu semua dunia. Kita berebut sampai kita rela petekting. Itu makna orang nak ketinggian. Ni dak. Orang Allah Ta'ala beri syurga ni kepada siapa? Kepada mereka la yuridu nal uluwan fil ardi. Orang tambah kehebatan dalam dunia. Tambah kaya sangat macam orang tambah cukup makan dah. Tambah pangkat tinggi sangat, biarlah jadi orang bawah pun tak apa. Tak ada pangkat sikit pun tak apa. Dia rasa pangkat-pangkat lah. Dia di dalam bumi dan tiada membinasakan. Bukan dia buat rosak dalam muka bumi. Orang-orang yang tak ada nak kepada dunia, ketinggalan dunia, dan bukan orang yang buat rosak dalam muka bumi. Dan kesudahan yang kepujian itu bagi orang yang muttaqin. Kata Allah Ta'ala wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan kerjaan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maknanya semua ni kembali kepada nak pergi kepada akhirat ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Siapa orang yang bertakwa? Iaitulah
Kalau tengok pada faham sini, orang yang tidak berkehendak kepada ketinggian dunia. Bukan orang tak ambuh dunia. Bukan orang benci dunia. Dia zuhud, dia tak ambuh ketinggian dunia. Nah, itu orang yang bertakwa. Baik, habis itu. Itu maksud ayat. Telah menggantungkan Allah Ta'ala, menggantungkan tu. Ubuh baris lah. Kitab lama. Nampak ubuh baris sikit. Telah menggantungkan kalau dalam kitab. Dalam kitab ni, dalam kitab Arab ni wa'allaq Allah Ta'ala menggantungkan ta'liq. Kalau kita kata ta'liq, gantung, kait, apa tu? Allah Ta'ala menggantungkan akan hukum padanya dengan menafikan kehendak. Tiada tuntutan, tuntutnya dan perbuatnya itu bagi orang yang berkehendak. Baik, Allah Ta'ala telah menggantungkan, Allah Ta'ala telah mengkaitkan dunia akhirat, negeri akhirat ni siapa dia Allah Ta'ala gantung kepada mereka yang tidak berkehendak. Naj'aluha, kami jadikan negeri akhirat ni kepada mereka yang tidak berkehendak ketinggian di dalam dunia. Itu Allah Ta'ala gantungkan syarat nak pergi kepada akhirat, negeri akhirat boleh siapa? Syarat dia gantung, Allah Ta'ala gantung kepada mereka yang tidak berkehendak pada dunia, ketinggian dunia. Nah, itu mana Allah Ta'ala gantungkan akan hukum ni, hukum yang tersebut ni, hukum nak pergi ke akhirat padanya dengan menafikan kehendak, menafikan iradah, yuridu la yuridu, allazina la yuriduna ni, mereka-mereka yang tidak berkehendak. Itu mana menafikan, dengan menafikan kehendak orang yang tak ambuh, orang yang tak ambuh ketinggian dunia. Tiada dituntut, tiada tuntutnya, dia tak cari. Tiada tuntutnya bukan makna tidak cari, bukan tuntut ni tiada tuntut, mana bukanlah tuntutnya hanya dunia. Cari dunia tak apa, cuma tambuhnya orang yang tidak berkehendak, tidak berkehendak kepada ketinggian dunia. Cari dunia, kerjalah. Ulama-ulama dulu pun kerja. Cuba tengok contoh, kita ambil contoh ni kitab Imam Ghazali, tok guru dia kerja, tok guru Imam Ghazali. Apa? Hak yang mengajar tarekat Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah kepada Imam Ghazali tu. Apa dia tok guru kerja? Jahit kasut. Kerja jahit kasut. Pagi-pagi tu pergi rumah jahit kasut. Kerja tak? Kerja. Tapi dia bukanlah dia berkehendak kepada ketinggian. Jahit kasut ni hina je. Kalau orang Allah jahit kasut, kalau di negeri Arab, orang jahit kasut dengan orang bersih kasut, dia tak macam tempat kita. Dia sana jahit kasut, jahit kasut ataupun bersih, dia jahit kasut, kadang-kadang dia bersih kasut. Dia bersih kasut, tahu dia bersih, cara bersih kasut. Dia tak ambil kasut tu beri tau. Dia pakai tok kaki. Dia pakai kasut, dia tak buang. Dia letak kaki atas tempat ni, tok kaki. Oh, bersih lah kawan tu. Lak kasut. Lak kasut. Belah lek kanan, lepas tu lek kiri pula akal. Maknanya apa? Maknanya hina je. Orang tak pandang sikit. Orang tak pandang sikit. Lekeh je orang. Tak ada orang pandang. Apa? Sebab apa? Sebab bojai kasut je. Tak ambuh ketinggian. Tapi cari tau. Cari dak dunia, nak makan, cari. Sebab itu dia kata Allah Ta'ala gantungkan kata dia dengan menafikan kehendak, bukan tuntutnya, bukan tuntut dunia tau. Cuma menafikan kehendak dunia. Kenapa? Bukan tuntut dunia. Dan perbuatnya. Itu dan perbuatnya itu bagi orang yang berkehendak, orang yang dikehendaki, iaitulah bagi orang yang itu dia, orang yang keperluan kepada dunia. Saya ada keperluan, orang yang perlu pada dunia dia buat.
Tapi bukan la yuriduna, makna nak dalam hati dia nak ketinggian dunia, cari siang malam pagi petang, tidak. Dan firman Allah Ta'ala lagi, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa ada berkehendak, semua ayat tu berkehendak belaka, bukan cari dunia. Sebab tu kita sebut tadi zuhud awal-awal tadi, zuhud bukan makna benci dunia, bukan makna tak cari dunia, cari dunia. Tetapi zuhud dengan mana barang siapa berkehendak, tadi pun akhirat kepada mereka yang tidak berkehendak pada dunia. Hak ni ayat yang kedua, barang siapa ada berkehendak akan perhumaan, ubah bagi perhumaan. Huma, tahu huma? Hasil, habuan. Kita tahu padi huma je. Huma ni maknanya hasil. Kita tanam, walaupun bukan tanam padi saja, bukan tanam jagung saja, tanam sawit pun hasil sawit itu perhumaan. Kita ambil huma, ambil hasil. Apa? Ambil habuan dia panggil. Dalam bahasa lama tu huma tu habuan. Barang siapa berkehendak akan habuan akhirat. Habuan akhirat. Ni kita buat ibadat, kita akan ambil habuan di akhirat lagi. Kita nak habuan, kita buat ibadat nak habuan. Nampak tu? Tu habuan tu mana? Huma. Kita akan kutip hasil perumahan akhirat. Ubah bagi tu takut jadi perhambaan. Bukan perhambaan tu. Nampak? Takut jadi baca, jadi hamba. Kami tambahkan baginya di dalam perhambaan itu. Siapa nak kepada hasil akhirat, buat ibadat, Allah Ta'ala tambah. Sebab tu kalau kita buat ibadat satu, Allah Ta'ala tambah 10. Ni maknanya nak nazidhu, Allah Ta'ala kami akan tambahkan lagi kalau sekiranya nak buat akhirat. Sebab tu kalau kita buat alhamdulillah akhirat dapat pahala, kita semayang 2 rakaat, Allah Ta'ala buat semayang kita tu 20 rakaat, dia tambah 10. Kerana apa? Kerana dia tambah sebab kita nak akhirat. Tapi kalau kita buat maksiat, kita buat benda sia-sia, kita buat satu je Allah Ta'ala beri, dia tak tambah. Nampak tu? Dan barang siapa berkehendak, dia tadi berkehendak pada akhirat, ni barang siapa berkehendak akan perhumaan dunia, hasil dunia, perhumaan ni makna berkehendak. Kita nak pada dunia, nak makna nak ni, kami beri akan dia daripadanya. Nak dunia, aku beri dunia. Bukan Allah Ta'ala tambah dunia, bukan Allah Ta'ala nak akhirat, aku tambah. Bukan setakat beri tambah ni lebih pada beri. Nak dunia, berkehendak pada dunia, aku beri dunia, aku beri akan dia daripadanya, dan tiada baginya di dalam akhirat daripada bahagiannya. Tapi di akhirat tak ada bahagian. Sebab tu ulama-ulama dia bilang, kalau kita ni cari dunia tu lebih melebihi akhirat, sekali di akhirat kita dapat sikit. Macam seolahnya benda tu 100 bagi. Kalau kita ambil hak dunia ni 50, akhirat dapat 50 je. Tapi kita biasanya kita ambil dunia lebih melebihi 50. Sebab cuba kita bilang 24 jam. 24 jam kita main dengan dunia, kita cari dunia, main dengan dunia, hibur orang lah apa semua. Banyak mana dengan kita buat semayang, kita buat ibadat, kita berzikir. Berapa minit je kita berzikir? Berapa minit je? Bermakna kadang-kadang kita leka dengan dunia 70%. Bila 70% di akhirat kita nak cari banyak dah boleh, tengok 30% je tinggal. Akan tinggal 30%. Nampak tak? Bila banyak dunia, sikit akhirat. Bila sikit dunia, banyak akhirat. Bila tak ada langsung dunia, ada dunia tapi kita tidak berkehendak pada dunia, 100% di akhirat, maka 100% di akhirat. Dunia tak ada bagi kita. Lepas dari ni jangan bincang buat apa orang Islam nak makan susah. Nampak? Tak usah bincang. Tak usah buat soalan. Buat apa kita kerja siang malam, pagi petang, terbit pagi, balik malam, terbit pagi, balik malam. Tak sekaya sebagaimana orang kafir. Orang kafir kadang-kadang pagi pukul 8 tidur lagi. Subuh tak bangun.
Memang tak bangun tak semayang pun dia kafir. Kerja lebih-lebih kurang. Dunia banyak, kaya raya. Nilai mari dalam dunia orang Islam dan orang kafir, kebanyakan orang kafir kaya pada orang Islam. Orang kafir melebihi. Sebab apa? Sebab akhirat tak ada dah. Orang Islam yang jadi susah tak beri semua sekali. Tak beri, Allah Ta'ala tak beri semua sekali di dunia. Kerana apa? Duk menunggu di akhirat lagi. Duk menunggu di akhirat. Sebab itu dia kata, siapa yang nak pada dunia Allah Ta'ala beri, tapi di akhirat tak ada. Tak ada, di akhirat tak ada. Sebagaimana yang kita tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim tu kan, Bismillahirrahmanirrahim tu. Ar-Rahman sikit je orang Islam boleh. Orang mukmin, orang takwa sikit je. Tapi Ar-Rahman ni untuk orang kafir banyak. Buat kerja sikit jadi. Kita tak akan nak buat niaga tu tak kena, niaga ni tak kena. Niaga tepi jalan kena aku. Niaga dalam kedai lepas bayar sewa. Nak niaga dua mana lagi? Nampak? Tu tak masuk lagi niaga cara kawik ni. Niaga cara kawik lagi sana mananya. Orang kafir niaga lebih kurang je. Atas angin je pakai skema lebih kurang duduk dalam ekong. Kaya juta mari sekali sehari. Berapa boleh? Oh dia tak ada dah akhirat aku mu. Jangan bincang. Jangan buat soalan sebab apa orang kafir tu kaya, orang Islam tu miskin. Jangan bincang tu. Ni, mari duduk sini. Nampak tu? Tak ada bahagian kata dia. Dan lagi firman-Nya, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha. Barang siapa ada berkehendak bersegera, kami segerakan baginya di dalamnya. Mun nak di dunia lalu aku wis lalu, tapi di akhirat tak ada. Mun nak dia nak segera ambil. Nak segera ambil. Tu macam mi Maggi kau tak ada makanan. Kenapa tu? Nak buat payah pakai Maggi Allah, makan Maggi lagi sakit buah pinggang tu. Seolahnya begitulah. Orang pun jadi macam orang mi Maggi kau mudah putus. Jadi makan mi Maggi makan ikan sarding. Tak ada apa-apa. Orang macam mi Maggi tulang macam ikan sarding habis. Baik. Ya tu jenis segera. Hendak segera ambil, tapi di akhirat tak ada. Dan lagi firman-Nya, man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Dan barang siapa berkehendak akan akhirat dan berusaha ia baginya akan usahanya. Siapa yang nak ke akhirat, nak belaka. Allah Ta'ala buat mari perkataan nak belaka tu. Nampak? Kalau tadi nak dunia, orang yang Allah Ta'ala buat akhirat tambah, tidak berkehendak pada dunia. Nak pada akhirat, Allah Ta'ala akan tambah. Nak pada dunia, Allah Ta'ala akan beri. Nak segera, Allah Ta'ala akan beri. Nak belaka tu. Kataan nak. Tu. Dan orang yang nak pada akhirat pula, berkehendak akan akhirat dan berusaha ia baginya bagi akhirat, akan usahanya. Dia ada usaha. Nak pada akhirat, usaha akhirat. Nak pada dunia, usaha pada dunia. Apa tu? Tak ada main seimbang-seimbang ni. Ni kita bercakap, kita kena ada keseimbangan dunia dan akhirat. Bukan. Seimbang bagi fikiran kita tu lain. Seimbang bagi fikiran ni, kita zuhud. Seimbangnya, dunia hanya kita ambil keperluan. Nampak? Akhirat kita ambil sebagai usaha kita nak ke akhirat sungguh. Sepenuhnya. Dia. Itu makna seimbang. Bukan seimbang ni makna kena sama banyak. Bukan makna ni dunia 50, akhirat 50 baru orang panggil seimbang dah. Bukan makna begitu seimbang. Kalau makna begitu seimbang, macam kita dengan anak-anak kita. Anak-anak kita. Hak ni umur 2 tahun, hak ni umur 14. Nak beli baju seimbang. Baju seimbang tu baju mana? Anak hak 2 tahun, kalau anak hak 14 tahun baju dia besar 3 ela kain 3 meter, hak kecil hak 2 tahun ni pun kena beli 3 meter juga kain. Nak buat baju lagi, kalau hak ni baju dia besar, hak kecil pun baju besar juga. Seimbang. Orang panggil tak seimbang dah tu. Tapi hak dunia dengan akhirat, kalau kita nak seimbang biasa umur banyak gitu, macam kan anak kita hak umur 2 tahun dengan umur 14. Nak beli baju sama besar. Nampak? Nak beli baju sama besar. Baru orang panggil seimbang. Itu tak betul. Baik. Habislah. Tiadakah engkau lihat bahawasanya diisyaratkan sekaliannya itu kepada kehendak. Cek tengok isyarat ni mana. Allah Ta'ala isyarat, perhati molek. Semua makna kehendak belaka. Makna kehendak. Makna ada keinginan. Ada keinginan. Maka adalah ia pekerjaan senyap amat diceritakan.
Inilah benda hak perkara yang paling penting yang kita kena gerti bab kenaan dengan kehendak tadi. Tiba-tiba tetapi hamba apabila menanggalkan ia dan menetapkan ia pada hati atas dua perkara, kita berhenti situ dulu. Kita berhenti situ dulu. Tiba-tiba. Ayat dalam ni memang ayat tiba-tiba banyak lah. Tiba-tiba. Wallahu alam. Kita sambung semula insya-Allah minggu hadapan. Pada masa dan hari yang sama. InsyaAllah. Dan live kita ni, siaran kita berjadual lah lepas pada ni kita rutin dah. Maknanya malam esok insya-Allah ada lagi. Malam esok malam bukan malam lusa. Sabtu malam Ahad kita start faraid disampaikan oleh Tuan Guru Syafi'i. Nampak? Itu dia. Sini juga malam Ahad, kemudian Ahad malam Isnin malam Selasa kita akan buat jurah. Itu ada hak jaking insya-Allah. Kita akan teruskan, kemudian Selasa malam Rabu dan Rabu malam Khamis. Itu hak Yayasan Islam dah, hak yang jabat saya Yayasan Islam. Kemudian Khamis malam Jumaat kita ni. Tu. Kemudian Jumaat malam Sabtu tu kita rehat. Tak ada lagi setakat ni. Kalau ada tak apalah, kita on je. Kalau ada kita on kalau tak ada kita rehat. Kemudian Sabtu malam Ahad faraid. Begitulah seterusnya. Dan kemungkinan kita buat tu hak yang tetapnya sepanjang PKP. Sepanjang PKP, sebab PKP ni kemungkinan 3 bulan lah, bulan 8 tu. Dan kalaulah sekiranya habis dah PKP, kalau habis PKP dan kita boleh buat lain, kita boleh buat cara lain, kita mengajar macam biasa, kita teruskan mengajar kitab kita, hak yang ada, hak yang kita baca tu teruskan insya-Allah. Dan minta SU IT buat jadual insya-Allah lah, buat jadual tetap. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.